Salam sejahtera, Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 1 September bersama saya, Bumawin. Kerajaan melalui Jabatan Kejeraya JKR telah mengambil langkah-langkah proaktif di dalam penyiapan dan pelaksanaan hospital-hospital di Sarawak dengan mempergiatkan usaha meningkatkan prestasi pemantauan projek-projek secara umum, khususnya dengan penglibatan secara libat urus bersama pihak Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut Menteri Kejeraya, Datuk Seri Fadilah Yusof, mesyuarat pemantauan projek pembangunan KKM diadakan secara berkala dengan pemantauan rapi setiap minggu dan penyeliaan berterusan oleh JKR bagi menentukan kemajuan projek-projek di tapak bina. Sehubungan itu, beliau berkata dakwaan JKR tidak proaktif dalam usaha menyiapkan beberapa hospital di Sarawak adalah tidak benar sama sekali. Dalam satu kenyataan media, Datuk Seri Fadilah yang juga Ahli Parlimen Putrajaya menegaskan ini kerana JKR sentiasa memantau rapi perkembangan projek dan mengambil segala langkah perlu ke arah mempercepatkan pelaksanaannya biarpun berdepan beberapa kekangan yang tidak dapat dielakkan. Jelasnya, dalam berdepan penularan COVID-19, kerajaan telah melakukan yang terbaik termasuk memastikan kemudahan disediakan mencukupi. Mengambil contoh bagi kucing, selain Hospital Umum Sarawak HUS, pesakit COVID-19 turut ditempatkan di Anjung Kasih HUS, Kompleks Belia dan Sukan dan Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kucing Batu 13. Kesungguhan kerajaan dalam menangani COVID-19 serta penerimaan rakyat juga telah diperakui antara 4 yang terbaik di dunia dan terbaik di ASEAN. Justeru Datuk Seri Fadilah menegaskan tindakan cuba mengaitkan kelewatan projek hospital kononnya menyebabkan kekurangan tempat untuk merawat pesakit COVID-19 adalah tidak benar sama sekali. 8 daripada 12 buah menara telekomunikasi yang dibina di kawasan Puncak Borneo telah siap dan berfungsi sepenuhnya, manakala selebihnya masih dalam proses pembinaan. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Willy Mongin berkata, pembinaan menara komunikasi itu dapat menyediakan infrastruktur komunikasi dan jalur lebar yang lebih baik bagi penduduk di kawasan itu. Willy yang juga Timbalan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi berkata, beliau juga telah memohon 10 lagi menara telekomunikasi tambahan daripada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Sarawak untuk dibina di kawasan tersebut selain 19 buah menara daripada Kerajaan Negeri menerusi Lembaga Multimedia Sarawak SMA. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Merdeka Aid Community di Kampung Peraya Padawan. Terdahulu dalam ucapannya, Willy mengingatkan rakyat negeri ini agar sentiasa bersatu hati dalam memelihara perpaduan negara menerusi sikap toleransi dan bekerjasama antara satu sama lain terutama ketika menghadapi cabaran COVID-19. Beliau juga mengajak rakyat terus mengamalkan kelima-lima prinsip rukun negara dalam kehidupan dan ia perlu disanjung tinggi sebagai panduan etika. Erti perjuangan sebenar kemerdekaan negara perlu diserapkan dan disemai oleh seluruh warga negara terutama kepada generasi baharu. Demikian saranan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan bagi membolehkan generasi baharu untuk terus menghayati semangat patriotisme disebabkan dilahirkan pada zaman yang berbeza. Untuk itu, katanya, memupuk semangat melalui pertandingan lagu-lagu patriotik antara cara untuk menyuntik semangat itu. Pertandingan lagu-lagu patriotik ini kerana dia mempunyai intipati, mesej yang begitu mendalam sekali terhadap semangat masyarakat kita, lebih-lebih lagi di kalangan generasi baru ini. Mereka ini perlu diserapkan nilai-nilai itu dan erti perjuangan itu untuk kita memastikan kedaulatan negara kita sentiasa dapat sama-sama dijaga. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan pertandingan lagu-lagu patriotik sempena sambutan Hari Kebangsaan di Limbang.
Program Jurungkali Anjuran RTM Limbang bersama rakan strategiknya, Purnama Hotel dan Tremendous Cafe antara lain memberi penghargaan kepada para petugas barisan hadapan yang sentiasa berjuang membebaskan negara daripada pandemik COVID-19. Sebagai yang semua sedia maklum, yang mana RTM merupakan satu agensi kerajaan yang rapat dengan masyarakat. Tanggungjawab korporat sosial yang mana kami juga sebenarnya ingin mendekati masyarakat. So, kerjasama antara dengan RTM ni kami nampak ianya membuahkan hasil. The collaboration between the RTM, Purnama Hotel and Tremendous, we did it in a very professional way and it's successful. And we all appreciate what the frontliners have done to look after all the rakyat, in particular Limbang, during the MCO. Daripada 22 peserta yang menyertai pertandingan lagu-lagu patriotik, hanya 10 peserta terpilih bertanding di pentas akhir. Saya lihat program sebegini dapat mengasah bakat-bakat kami sebagai pelapis untuk lagu patriotik. Okay, melalui anjuran RTM melalui pertandingan ini, saya dapat mengasah bakat saya lagi dan saya juga dapat meningkatkan saya punya dalam bidang nyanyian ini dan sekaligus dapat meningkatkan semangat patriotik ke dalam diri saya dan masyarakat yang lain. Alhamdulillah rezeki kami pun sangka dan terima kasih RTM mudah-mudahan mengajukan lagi untuk tahun-tahun akan datang. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM diminta mengkaji semula penggabungan Pejabat Pendidikan Tatau dan Sebau sejak Januari lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenar, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utum berkata, penggabungan pejabat pendidikan itu memberi kesan dari aspek kos, logistik dan perhubungan antara kedua-dua daerah tersebut. Bukan kita lihat bilangan sekolah, tetapi kita lihat logistik, transportation dan sebagainya, kemudahan-kemudahan orang-orang di luar bandar. Sudahlah sekolah-sekolah di luar bandar ini sangat daif. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang juga Menteri Utiliti Sarawak berkata, beliau akan membawa perkara itu ke perhatian Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razim Majidin. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi ditemui media selepas Majlis Sanjungan Budi Lambaian Kasih SMK Sebau. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan hanya satu kluster COVID-19 yang masih aktif iaitu kluster alam di Bintulu. Dalam kenyataan media JPBN setakat ini, kluster alam kekal merekodkan 8 orang kes. JPBN turut mengesahkan tiada kes jangkitan COVID-19 yang baru direkodkan menjadikan jumlah kes positif di Sarawak kekal 699 orang. Dimaklumkan juga tiada kes baru pulih menjadikan jumlah keseluruhan kes positif yang telah pulih kekal seramai 663 orang. Seramai 17 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital. 12 pesakit dalam sesatan yang baru dilaporkan dan 2 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Jumlah kematian kekal 19 orang. Dalam pada itu, polis telah mengeluarkan 62 notis kompaun semalam kerana tidak mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Daerah Kuching masih merekodkan jumlah kompaun yang tertinggi berbanding bandar-bandar lain di Sarawak dengan 59 kompaun dan masing-masing satu di Samarahan, Betong dan Sarike. Kerajaan negeri melalui Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC komited memelihara hidupan marin untuk keseimbangan ekosistem yang harus dipelihara. Ketua Pegawai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Atun berkata, untuk perancangan masa depan, industri pelancongan berasaskan persekitaran laut adalah berpotensi dibangunkan seperti yang telah dilaksanakan di beberapa lokasi di negara ini. Zulkifli Muhammad Atun berharap aktiviti pembersihan terumbu karang bukan sahaja membantu dalam pemeliharaan hidupan marin, malah dapat merancakkan aktiviti ekopelancongan sekaligus menjana pendapatan penduduk setempat. Beliau berucap pada perasmian program pembersihan dan pemantauan terumbu karang sempena Hari Kebangsaan Anjuran SFC di Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti di Jeti Marina Miri. Seramai 40 orang penyelam melibatkan pelbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk SFC terlibat dalam program pembersihan tersebut. Sebanyak 5 kilogram pukat jaring hantu yang tersangkut pada terumbu karang berjaya dikumpulkan.
Operasi pembersihan dilakukan di kawasan Siwarif yang merupakan salah satu lokasi terumbu karang yang indah di perairan Sarawak. Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti telah diwartakan pada 28 Februari 2007 dengan keluasan 186,930 hektar kawasan perairannya. Skuad Petong Negeri merancang untuk mengadakan jerayawara perlawanan persahabatan sukan itu ke setiap bahagian di negeri ini sebagai persediaan para atlet menghadapi Sukan Malaysia Sukma di Johor tahun depan. Ketua Jurulatih Sukan Petong Negeri Ahmad Sabri Yusof berkata, perbincangan akan diadakan bersama Perbadanan Sukan Sarawak SSC terlebih dahulu mengenai perkara tersebut. Ahmad Sabri memberitahu perlawanan persahabatan berskala kecil ke bahagian-bahagian itu perlu berikutan penganjuran kejohanan besar tidak dapat diadakan akibat kekangan pandemik COVID-19 selain sebagai latihan asas untuk membiasakan para atlet. Beliau juga memaklumkan senarai nama atlet yang dipilih mewakili Sarawak dalam Sukma Johor akan dikeluarkan penghujung tahun ini. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perasmian Kejohanan Petong Double terbuka Ambang Merdeka 2020 di Pusat Petong Santubong. Majlis Perasmian disempurnakan oleh Menteri Muda Utiliti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Kejohanan anjuran SAC itu disertai 52 pasukan yang juga melibatkan pasukan luar dari Kuching, antaranya Mukah, Miri dan Seratok. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak. Sentiasa patuhi SOP dan penjarakan fizikal ketika berada di tempat awam. Pakai pelitup separuh muka dengan betul. Jangan alpa, bersama-sama kita kurangkan risiko jangkitan COVID-19. Saya Bumawen, jumpa lagi.